بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثالث من كتاب حياة الصحابة رضي الله عنهم. الباب 11. باب كيف كانت الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون بالغيب ويتركون اللذائذ الفانية والمشاهدات الإنسانية والمحسوسات الوقتية والتجريبات المادية بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم كانوا يعاينون المغيبات ويكذبون المشاهدات. Bab 11. Bagaimanakah para sahabat radhiyallahu anhum telah beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Mereka meninggalkan segala keseronokan yang fana, meninggalkan apa-apa yang dilihat oleh mata seorang manusia jika bertembung dengan perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan apa-apa yang dirasai pada tempoh yang sementara dan juga meninggalkan segala pengalaman kebendaan berbanding dengan perkhabaran yang telah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mereka dapat melihat perkara-perkara yang gaib itu sehingga mereka dapat mendustai apa-apa yang dilihat oleh mata mereka sendiri. Azamatul iman, تبشيره صلى الله عليه وسلم بالجنة من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا، ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت وهؤلاء الناس ورائي، فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، فقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيني عمر، فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضربني عمر بيده بين ثديي فخررت لستي، فقال ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بالبكاء، وركبني عمر وإذا هو على إثري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي، فقال ارجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. كذا في جمع الفوائد. Keagungan iman. Baginda sallallahu alaihi wasallam
memberi berita gembira syurga kepada sesiapa yang bersaksi dengan sepenuh hati bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa pada satu hari kami sedang duduk di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama kami Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma serta beberapa orang sahabat yang lain. Tiba-tiba baginda sallallahu alaihi wasallam bangun meninggalkan kami. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengambil masa yang lama untuk kembali semula pada kami. Kami mula khawatir sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini pada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika ketiadaan kami. Dengan penuh risau kami telah bangun dan sayalah orang yang pertama sekali bangun kerana risau. Lalu saya terus keluar mencari baginda sallallahu alaihi wasallam sehinggalah saya sampai ke sebuah kebun milik seorang Ansar daripada kabilah Bani Najjar. Saya mula mengelilingi kebun tersebut untuk mencari pintunya, namun saya tidak mendapatinya. Tiba-tiba saya ternampak satu laluan air masuk ke dalam kebun itu yang datang dari sebelah perigi luar. Lalu saya telah menyusup masuk melaluinya dan saya telah menemui baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adakah kamu Abu Hurairah?" Saya menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa dengan kamu?" Saya berkata, "Tuan sedang duduk bersama kami, kemudian Tuan bangun meninggalkan kami dan Tuan telah mengambil masa yang lama untuk kembali semula. Kami mula risau dan saya orang pertama yang bangun kerana risau. Lalu saya keluar mencari Tuan hingga sampai ke kebun ini. Oleh kerana tidak menjumpai pintu masuk, saya telah menyusup seperti seekor musang melalui laluan air ini untuk masuk ke dalam. Mereka yang lain juga sedang menuju ke sini." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memberi kepada saya kedua-dua belah sepatunya sambil bersabda, "Wahai Abu Hurairah, pergilah dan bawalah kedua-dua belah sepatuku ini sebagai tanda, dan sesiapa sahaja yang kamu temui di sebalik tembok kebun ini yang bersaksi dengan sepenuh hati bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, maka berilah berita gembira tentang syurga padanya." Orang yang pertama sekali saya temui adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, "Wahai Abu Hurairah, kenapa kamu membawa sepasang sepatu ini?" Saya berkata, "Ini adalah sepasang sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baginda sallallahu alaihi wasallam berikan kepada saya sebagai tanda untuk saya sampaikan berita gembira tentang syurga bagi sesiapa yang saya temui, yang bersaksi dengan sepenuh hati bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah." Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah memukul dada saya dengan tangannya sehingga saya jatuh terduduk, dan beliau berkata, "Kembalilah wahai Abu Hurairah." Saya kembali semula pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis terisak-isak. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang mengikuti saya dari belakang, tiba-tiba beliau sudah berada di belakang saya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa dengan kamu wahai Abu Hurairah?" Saya berkata, "Saya telah berjumpa dengan Umar dan saya telah memberitahunya tentang apa yang Tuan telah perintahkan kepada saya. Lalu dia telah memukul dada saya hingga saya jatuh terduduk dan dia berkata, 'Pulanglah kamu.' Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Wahai Umar, apa yang telah mendorong kamu untuk melakukan demikian?' Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, 'Wahai Rasulullah, saya rela korbankan ayah dan ibu saya demi Tuan. Adakah benar Tuan telah menghantar Abu Hurairah bersama sepatu Tuan sebagai tanda untuk memberi berita gembira syurga kepada sesiapa yang bersaksi dengan sepenuh hati bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah?' Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Ya, benar.' Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, 'Janganlah Tuan lakukan sedemikian, kerana sesungguhnya saya khawatir orang ramai akan berserah, yakni tidak lagi beramal setelah mendengar berita gembira tersebut. Biarkanlah mereka beramal.' Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Baiklah, kalau begitu biarkan mereka beramal.'